Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi everyone. Pagi yang luar biasa. Alright, pagi yang disyukuri. Alhamdulillah. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan saya untuk terus bersama dengan anda setiap pagi dalam siri Morning Doc. Alright, terima kasih kepada anda yang join di semua platform pada pagi ini. Alright, so pagi ini kita bersiaran agak awal. Okey, kerana pada pagi ini saya nak bercakap dengan anda masih lagi tajuk yang sama. Okey, di mana saya bercakap berkenaan dengan pekerja industri versus pekerja ilmu. Alright, saya ulang suara. Pada pagi ini, izinkan saya meneruskan apa yang telah saya ungkapkan semalam. Okey, di mana saya bercakap berkenaan dengan pekerja industri versus pekerja ilmu. Alright, so pagi ni terima kasih kepada anda yang berada di semua platform. Alright, dan apa kata kalau anda boleh bantu saya di kaca skrin. Alright, anda menonton daripada mana? Okey, anda menonton daripada mana? Satu. Yang kedua, anda boleh bantu saya pada pagi ini. Okey, jika sekiranya anda mendengar suara saya dengan sangat jelas. Alright, anda mendengar suara saya dengan sangat jelas. Apa kata kalau anda boleh bantu saya untuk komen suara adalah sangat jelas. Ataupun anda je letakkan 1 hingga 10. Alright, 1 hingga 10. Berapakah markah suara yang anda nak berikan kepada saya pada pagi ini? Alright, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada anda yang komen suara adalah 10. Alright, baik. So, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so pada pagi ini seperti biasa anda juga boleh bantu saya. Okey, jika sekiranya anda adalah pelajar ijazah pertama, okey, anda boleh komen, okey, nama universiti anda dan anda boleh komen anda sedang berada dalam bidang apa. Anda bidang apa. Okey, contoh, I love Universiti Malaya Education. Okey, jika sekiranya anda pelajar ijazah pertama, okey, dan juga kepada anda yang mungkin pelajar master, juga anda boleh komen, I love UKM. Okey, education. Gitu. Dan juga kepada para pelajar PhD yang menonton pada pagi ini, anda juga boleh komen dekat skrin, I love UPM education. Alright, supaya pada setiap pagi mudah-mudahan kita dapat menyatakan rasa syukur kita, rasa gembira kita kerana daripada 32 juta rakyat Malaysia, okey, kita adalah di antara sebahagian kecil golongan minoriti yang diberikan peluang untuk belajar sehingga ijazah pertama, sehingga master dan sehingga PhD, walaupun katanya beasiswa yang ditawarkan oleh banyak pihak, okey, kebiasaannya tak habis. Okey, kebiasaannya tak habis. Jadi tak habis tu buat apa? Alright, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, so pada pagi ni bukan itu topik saya. Okey, tetapi anda boleh bantu saya untuk komen anda belajar di mana dan anda sedang buat bidang apa. Dan pagi ni, okey, izinkan saya untuk tepuk untuk anda. Okey, terutamanya anda yang masuk dan anda ajak ramai orang untuk berada dekat sini. Alright, dan juga izinkan saya berikan ini kepada anda. Okey, kepada anda yang konsisten berada di sini, terima kasih banyak. Alright, so pada pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, okey, bila bercakap tentang pekerja industri versus pekerja ilmu, agak-agaknya apa yang anda faham? Okey, apa yang anda faham, anda boleh komen dekat skrin. Okey, apa yang anda faham, anda boleh komen dekat skrin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila bercakap tentang pekerja industri versus pekerja ilmu ni, okey, ada satu benda yang saya rasa saya perlu utarakan pada pagi ini. Okey, saya perlu utarakan pada pagi ini. Okey, di mana bercakap tentang pekerja industri dan pekerja ilmu,
semalam saya bercakap, saya kata pekerja industri dan pekerja ilmu ni, mereka mesti duduk sekali. Okey, mesti ngam. Mesti berbaik-baik. Okey, mesti bersahabat. Mesti berjuang bersama. Begitulah lebih kurang. Alright, dan tuan-tuan dan puan-puan, pekerja industri dan pekerja ilmu ni rupa-rupanya, kalaulah saya boleh cakap kepada anda pada pagi ini yang menonton di semua platform pada pagi ini, alright, pekerja industri dan pekerja ilmu ni sebenarnya mereka patut bergerak kepada satu direction. Okey, mereka patut bergerak kepada satu direction. Okey, mereka patut sangat bergerak kepada satu direction yang saya panggil sebagai mereka sepatutnya work hand in hand sebagai partner in nation building. Okey, mereka sepatutnya menjadi partners in nation building. Mereka sepatutnya menjadi rakan kongsi dalam pembinaan negara. Jadi apa yang anda faham daripada apa yang saya sebut tadi? Partner in nation building. Maksudnya menjadi rakan kongsi yang sangat akrab dalam pembinaan negara. Okey, dalam pembinaan negara. Maksudnya apa? Maksudnya negara ni dibina oleh siapa? Of course, negara dibina oleh pekerja industri dan pekerja ilmu. Okey, kalau pekerja ilmu sahaja yang bina negara ni, maka tidak akan adalah KLCC. Sebab pekerja ilmu mereka pandai bercakap, mereka pandai mengeluarkan teori, tetapi mereka bukanlah orang yang pandai mengecat. Ini contoh simple. Okey, that's why pekerja industri dan pekerja ilmu ni sebagai partners in nation building. Dan bila anda dengar perkataan partners in nation building, bermakna tuan-tuan dan puan-puan, semua kita ni adalah sebenarnya kita semua berfungsi dengan kadar kemampuan kita untuk beri sumbangan untuk bina negara kita. Kalau anda berasal daripada negara Brunei, maka anda terlibat sama untuk membina negara Brunei. Sebagai contoh, kalau anda seorang guru, pasti sumbangan anda adalah anda mengajar para pelajar di sekolah untuk mengenal huruf supaya satu hari nanti mereka boleh membaca, mereka boleh kenal huruf dan mereka boleh menjadi pekerja industri yang baik. Okey, so terima kasih kepada anda yang menonton pada pagi ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang non-stop, panggil rakan-rakan anda, izinkan saya beri kepada anda ini. Alright, terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Jadi, bila bercakap tentang partners in nation building ni, saya teringat. Okey, saya teringat, bahkan saya terreflect di mana ada satu buku yang bagus. Okey, ada satu buku yang bagus yang saya baca dulu, zaman belajar dulu. Okey, saya teringat bila bercakap tentang pekerja industri, pekerja ilmu. So, mungkin anda yang baru join dalam sesi live pada pagi ini. Alright, terima kasih banyak. Okey, dan anda boleh munculkan diri anda dan nyatakan anda menonton daripada mana. Anda menonton bersama siapa, sebab dekat sini kalau tonton seorang-seorang maknanya anda kedekut. Anda kedekut. Jadi kalau boleh anda bantu saya untuk anda tonton beramai-ramai. Dan kalau anda pasangkan loudspeaker dekat bilik guru sebagai contoh, pastikan anda bukan pasang satu handphone, anda pasanglah 10 handphone. Jadi barulah kita akan nampak ada peningkatan manusia yang menonton pada setiap pagi. Alright, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okay, anyway, izinkan saya tepuk untuk anda. Alright, yang masih stay dekat sini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu buku yang saya baca lama dah dulu, ketika zaman-zaman belajar dulu, okey, yang dikarang oleh seorang prolific author yang bernama Malik bin Nabi. Siapa yang pernah dengar nama Malik bin Nabi? Cuba anda komen dekat skrin. Okey, siapa yang pernah dengar nama Malik bin Nabi ataupun anda pernah baca tentang biografi beliau Malik bin Nabi, dan juga mungkin anda pernah baca buku-buku beliau Malik bin Nabi, cuba anda komen dekat skrin. Okey, so topik pagi ni agak sedikit berat lah.
Okey, agak sedikit berat sebab kita bercakap berkenaan dengan pekerja industri versus pekerja ilmu. Dan pekerja ilmu ni guru-guru, para pensyarah, researcher dan seangkatan dengannya lah. Okey, dan juga kepada anda yang industri, mungkin anda sebagai jurutera di Petronas, okey, anda sebagai arkitek di lapangan, okey, anda sebagai usahawan. Ini semua industri yang anda boleh relatekan dengan diri anda. Jadi kan, okey, bila bercakap tentang dua golongan ni, pekerja industri dan pekerja ilmu ni, sebenarnya mereka adalah mesti togetherness. Okey, tak boleh bermusuhan. Okey, tak boleh kata engkau lagi pandai daripada aku, engkau buat semua kerja. Ataupun aku ni tak pandai, engkau yang pandai, engkau buat. Tak. Mesti togetherness. Okey, mesti work together. Jadi kan, kepada anda yang pernah baca satu buku yang dikarang oleh Malik bin Nabi. Okey, Malik bin Nabi ni seorang pemikir lah. Okey, seorang Muslim thinkers. Ya, banyaklah sumbangan dia. Okey, dan salah satu daripada ada yang pernah membaca buku Malik bin Nabi, cuba anda komen dekat skrin. Alright, baik. Jadi kan, Malik bin Nabi ni, dia tulis sebuah buku yang bertajuk The Origins of Human Civilization. Okey, cuba anda komen. Okey, The Origin of Human Civilization. Jadi kalau anda biasa baca buku ni, okey, anda akan faham beberapa perkara lah. Okey, dan saya teringat nota lama saya lah. Okey, yang mana ketika saya berbincang, okey, berdiskusi, okey, mendengar maklumat-maklumat tentang pemikir-pemikir macam ni kan, seperti Malik bin Nabi ni. Okey, dan dalam buku beliau The Origin of Human Civilization ni, okey, dia bagi 3 benda. Okey, bila bercakap tentang partners in nation building ni, dia bercakap tentang 3 benda. Dia bercakap tentang 3 benda. Dan 3 benda tu adalah, yang pertama dia kata, untuk kita bina negara ni, untuk kita sama-sama membina negara ni, kita yang pertama, kita mesti ada ideas. Kita mesti ada ideas. Okey, kita mesti ada idea. Maksudnya apa? Without ideas, tak ada faedah. Okey, takkan ada faedah. That's why idea ni sangat crucial. Idea ni sangat dahsyat. That's why kita kena bekerja untuk mendapatkan idea. Istilah saya, kita mesti bekerja untuk mendapatkan idea. Kita mesti bekerja kuat untuk mendapatkan idea. So, kata Malik bin Nabi, yang pertama dalam buku dia, The Origin of Human Civilization ni, yang pertama mesti ada ideas. That's why setiap pagi sebenarnya saya sedang bercakap tentang idea-idea saya lah. Setiap pagi dan setiap malam. Okey, insya-Allah malam nanti. Okey, malam nanti pada jam 9.15 malam. Malam esok, Khamis malam, insya-Allah, kalau saya diberikan kekuatan. Alright, saya nak bercakap dengan anda berkenaan dengan kitab ini. Okey, kitab Riyadhus Salihin. Okey, kitab Riyadhus Salihin. Okey, di mana kitab ni memberi impak besar dalam hidup saya. Okey, yang mana kitab ini saya pelajari, okey, lebih kurang, kalau anda nampak di kaca skrin, okey, tarikh yang saya tulis ketika itu. Okey, ini memang real tulisan saya lah ni. Alright. Saya mula belajar kitab ni pada tahun 2001, pada 7 hari bulan 8 2001. So, is ideas. Is really ideas. Okay, that's why yang pertama adalah ideas. Okay, yang kedua adalah, okay, adakah anda faham apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini? Kalau anda faham, anda boleh komen dekat skrin. Dan terima kasih kepada anda yang menonton pada pagi ini. Mungkin menonton di parking lot, menonton dalam kereta, menonton dalam bilik guru. Izinkan saya untuk, yes, tepuk untuk anda. Alright, baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kan, ideas ini sangat crucial. Maknanya pemimpin dengan ideas, pekerja industri dengan ideas, pekerja ilmu dengan idea, dan kita combine together untuk kita membina negara. Alright, baik. Dan yang kedua, okey, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum saya masuk poin yang kedua ni, tuan-tuan dan puan-puan, ideas ni melibatkan education. Okey, ideas ni melibatkan education, dan ideas ni melibatkan observation.
Ideas ni melibatkan thinking dan ideas juga melibatkan you together dengan orang lain, bercakap, berdiskusi. Ini semua adalah platform untuk kita memperbanyakkan idea. Dan apa jadi kalau kita ada banyak ideas? Ada banyak ideas bermakna, Masya Allah, Tabarakallah, ini satu benda yang sangat dahsyat. Dan manusia hidup dan bergerak disebabkan oleh ideas. Alright? Baik. Dan yang kedua, kata Malik bin Nabi, yang kedua lepas kita ada ideas, kita mesti masukkan elemen yang kedua. Okey, kita mesti masukkan elemen yang kedua. Okey? Tetapi, Masya Allah, Tabarakallah, ramai orang tak perasan, salah satu medan untuk mendapatkan idea adalah, tuan-tuan dan puan-puan, dengan kita sambung belajar. Okey, dan peringkat paling tinggi adalah PhD. Okey, peringkat paling tinggi adalah PhD. Adapun postdoctoral, itu cerita lain. Okey, itu cerita lain. Tetapi PhD adalah salah satu platform yang sangat baik untuk mendapatkan idea yang banyak kalau kena caranya. Alright, baik. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, okey, dengar betul-betul. Lepas daripada idea, Malik bin Nabi mencadangkan. Okey, Malik bin Nabi mencadangkan ataupun menulis, katanya, people who can make it happen. People who can make it happen. Faham tak? Okey? Maksudnya, betapa pentingnya bukan hanya idea, tetapi execution. That's why, pekerja-pekerja ilmu tidak boleh tunjuk lagak. Sebab kebiasaannya, pekerja-pekerja ilmu, mereka mencapahkan, memberanakkan ideas, tetapi yang akan execute ni kebiasaannya adalah pekerja industri. Jadi, people who can make it happen. Okey, mesti ada orang yang boleh bantu untuk make it happen, kata Malik bin Nabi. Dan yang terakhir pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kata Malik bin Nabi, elemen yang ketiga adalah, tuan-tuan dan puan-puan, elemen yang ketiga, adakah anda bersedia? Alright, terima kasih kepada anda yang maintain berada dekat semua platform. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kata Malik bin Nabi, yang ketiga, mesti ada objek. Mesti ada objek. Mesti ada objek. Dan apakah objek yang Malik bin Nabi maksudkan adalah, tuan-tuan dan puan-puan, objek yang dia maksudkan adalah objeknya mestilah objek ilmu. Ilmu. Okey, objek ilmu. Alright, dan yang kedua, inovasi. Okey, ilmu, inovasi, yang lain anda cari sendirilah. Alright, but the thing is, idea Malik bin Nabi ni adalah the origin of human civilization ni, dengan tiga ciri ni, ideas, people who can make it, dan objek ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu benda yang dalam kerangka pengajian master dan juga PhD. Dan anda berhak untuk berbeza dengan saya, tak ada masalah. Tetapi ini adalah kefahaman saya. Dan saya rasa, tuan-tuan dan puan-puan, saya patut lontarkan idea ni. Sebab ideas berada dalam journey master PhD anda. People who can make it happen. Okey, anda akan mencadangkan solution-solution anda. Dan yang terakhir, objek. Dan pastinya objek utama dalam tesis yang anda hasilkan adalah, of course, ilmu. Dan pasti ada idea innovation. Okey, jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ini memberi makna kepada anda, dan kita semua terlibat dalam rangka partner in nation building. Okey, kita semua terlibat dalam rangka untuk membina negara, dengan pelbagai sumbangan yang mungkin nampaknya berbeza, tetapi kita berada pada direction yang sama, di mana kita ingin melihat, okey, masyarakat kita, negara kita menjadi masyarakat yang Masya Allah, Tabarakallah, yang hidup
berlandaskan kepada ilmu, disiplin, dan masyarakat kita akan hidup dalam keadaan suasana di mana kita bangunkan negara dan semua orang dapat rahmat. Okey? Dan rahmat ni mencapah kepada ramai orang. Okey? So, itu sahaja pada pagi ni. Okey, dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ni bagus, anda boleh komen di kaca skrin. Dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ni memberi impak kepada anda dan ramai orang lain, okey, dan kepada anda yang belum like, boleh like. Kepada anda yang belum follow, boleh follow. Dan kepada anda yang belum lagi melakukan apa-apa komen, boleh komen banyak-banyak. Okey, dan insya-Allah jika tidak ada arahan melintang, okey, nanti pada malam nanti pada jam 9.15 malam, okey, insya-Allah, okey, anda boleh sebarkan. Kalau saya muncul maknanya adalah. Okey, kalau saya tak muncul maknanya mungkin malam esok lah, insya-Allah, di mana saya akan berkongsi. Okey, saya akan berkongsi dengan anda insya-Allah kitab ini, kitab Riyadhus Salihin, yang menjadi bahan, kita panggil bahan yang saya jadikan panduan saya insya-Allah taala. Alright, dan akan saya kongsikan dengan anda. Okey, yang dalam mana saya namakan ia sebagai kuliah sebelum tidur. Dan kuliah sebelum tidur ni bukan saya dedikasikan kepada para pelajar master PhD sama sekali, tidak. Okey, kuliah sebelum tidur ni saya dedikasikan kepada diri saya. Okey, saya membaca hadis Nabi untuk memberikan reminder kepada diri saya. Sebab yang banyak dosanya adalah saya, bukan anda. Yang banyak salahnya adalah saya, bukan anda. Jadi saya kena bercakap kepada diri saya sebelum tidur. Habis tu kenapa yang kau pancarkan? Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya pancarkan dekat semua platform ni, ada platform yang merakam apa yang saya cakap. Jadi saya boleh tengok balik. Okey, saya boleh tonton balik dan saya boleh dengar balik dan saya boleh reflect diri saya. Hari tu kau cakap macam ni, kenapa kau buat lain? Jadi saya betulkan diri saya. Okey, daripada saya sibuk membetulkan anda, okey, daripada saya sibuk memperbetulkan anda, lagi baiklah saya sibuk membetulkan diri saya dan muhasabah diri saya. Sebab okey, yang menonton di kaca skrin semua orang hebat. Yang tak hebatnya saya. Okey, jadi saya kena bercakap kepada diri saya setiap malam sebelum tidur. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.